Assalamualaikum murid-murid. Macam mana bercuti tahun baru Cina? Seronok tak? Dapat retention? Dapat semua? Kerja sekolah yang cikgu dah agihkan dah buat? Cikgu harap semua buat ya. Okey, pada hari ini kita akan belajar lagi bahasa Melayu tingkatan 1. Ingat lagi tak cikgu ni? Cikgu harap murid-murid cikgu ingat dan boleh teruskan PDPR kita macam biasa. Okey, kita terus kepada pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cuba teka belajar. Kita dah buat, Komsas buat, tata bahasa pun kita dah buat. Apa yang belum kita buat? Ceng ceng ceng. Menulis. Murid-murid. Okey. Nama je menulis, kita patut tulis dalam buku penulisan. Jangan tanya saya lagi, cikgu, buku penulisan tu buku panjang ke pendek? Okey, saya jawab terus. Buku penulisan ni buku panjang. Ingat, buku panjang. Okey. Kita akan menulis 2 je, iaitu biodata diri dan cara untuk menyusun maklumat diri dengan tepat berdasarkan apa? Berdasarkan maklumat yang telah diberikan. Kita hanya masuk maklumat yang diminta. Okey, sebelum tu, apa itu biodata? Biodata ni adalah data peribadi yang memberikan data yang tepat. Ingat, data peribadi yang tepat. Okey, perincian peribadi ni diperlukan dengan pelbagai cara. Biasanya kita akan buat untuk mencari sesuatu pekerjaan. Ingat, biodata ni amat penting untuk kita mencari sesuatu pekerjaan. Kenapa? Okey, dengan adanya data peribadi, sesuatu syarikat akan dapat mengenali identiti sebenar orang yang meminta pekerjaan di syarikat mereka. Selain itu juga, ia dapat digunakan sebagai bahan untuk dipertimbangkan sehingga seseorang individu dapat diterima di syarikat yang mereka minta. Okey, contohnya macam ni. Jika biodata tu tepat dan menepati apa yang diminta oleh sesuatu syarikat, mereka akan diterima untuk bekerja di syarikat tersebut. Okey, macam mana struktur ataupun bentuk biasanya biodata ini? Boleh tengok ke sini ya. Struktur biodata diri ini secara umum, struktur ini sebenarnya adalah sama, tetapi kadang-kadang dia ada poin-poin tambahan yang bersesuaian mengikut kepentingan sesuatu tempat yang kita nak minta sesuatu pekerjaan. Okey, di sini saya dah sertakan beberapa bentuk ataupun struktur yang harus ada dalam biodata diri. Nombor 1 adalah nama penuh. Jangan buat nama timbangan. Contohnya, nama Fatimah, letak situ nama Fatty. Jangan Kalau biodata diri ni, awak kena buat nama penuh berserta bin ataupun binti. Yang kedua adalah tempat dan tarikh lahir. Ini pun penting sebab sesuatu ataupun sesebuah syarikat itu dia akan memilih pekerja mengikut hak umur yang telah ditetapkan. Okey, dengan adanya tarikh lahir ni, sesuatu syarikat dapat mengira ataupun menghitung umur ataupun usia seseorang pekerja yang meminta pekerjaan di syarikat mereka. Okey, yang ketiga, alamat. Okey, kenapa alamat ni penting? Alamat ini sebenarnya akan digunakan semasa berlaku kecemasan
ataupun nak tahu tempat tinggal kita, ataupun sesuatu syarikat tu nak tahu jarak antara syarikat ke kediaman mengambil masa berapa lama ataupun berapa jauh kilometer. Okey, agama. Agama ni juga penting sebab ini boleh membezakan agama Islam ataupun agama lain. Okey, nombor telefon. Okey, nombor telefon ni sangat penting sekarang. Contohnya macam ni. Macam kita sekarang sangat memerlukan nombor telefon untuk menghubungi seseorang individu. Contohnya macam kita komunikasi sekarang. Kalau tak ada nombor telefon, macam mana cikgu-cikgu nak kesan ataupun nak memasukkan awak dalam grup untuk belajar bahasa Melayu ataupun mata pelajaran lain. Okey, jantina ni juga penting. Contohnya perempuan ataupun lelaki. Kat sini kenapa perlukan jantina? Okey, kerana jantina ni contohnya macam ni lah. Awak nak kerja kerani. Kerani ni dia terbuka kepada perempuan dan lelaki. Kebanyakannya kalau setiausaha syarikat. Okey, murid-murid. Selalunya perempuan ataupun lelaki. Andai selalunya adalah perempuan, tapi lelaki tu bergantung kepada seseorang lah. Kalau nak pilih setiausaha lelaki, suka dia, itu adalah bergantung kepada majikan. Okey, sesuatu syarikat juga akan melihat pendidikan seseorang yang meminta kerja di syarikat mereka. Contohnya, pendidikan terakhir ni adalah pendidikan awal kanak-kanak. Okey, awak dah nampak ke situ pendidikan awal kanak-kanak. Tetapi pekerjaan dia mohon adalah jurutera. Bersesuaian tak? Tak. Kenapa? Sebab dia adalah di luar bidang seseorang itu. Okey, nombor 8 ni sangat juga penting, iaitu kewarganegaraan. Kenapa kewarganegaraan ni penting? Kerana sesuatu syarikat dia akan memilih warga negara Malaysia terlebih dahulu, ataupun negara-negara lain pun dia akan mendahulukan warga negara. Selebihnya bergantung kepada kapasiti syarikat untuk memilih pekerja warga negara ataupun bukan warga negara. Okey, cikgu harap awak dah boleh faham apa itu biodata diri dan bentuk-bentuk yang perlu ada dalam biodata diri. Okey, kita boleh pergi terus kepada tugasan kita. Tugasan kita ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 16. Dan saya percaya semua dah ada buku teks, betul tak? Okey, tugasan pertama awak kena buat adalah awak kena lekapkan borang penyertaan dan borang penilaian. Okey, awak boleh rujuk buku teks ataupun sekejap lagi saya akan tayangkan di slide saya seterusnya. Yang kedua, awak kena senaraikan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti jelajah hutan. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah tema pun adalah tema keselamatan. Okey, macam saya kata kita terus kepada muka surat 16. Okey, muka surat 16 ini seorang murid yang bernama Haliza ingin menyertai kem jelajah hutan peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh sekolahnya. Okey, dalam kotak ni cikgu dah siap-siap tulis. Nanti awak tulis macam cikgu tulis ya. Okey, kem jelajah hutan peringkat kebangsaan. Bukan calang-calang peringkat ni, peringkat kebangsaan. Okey, tengok dekat situ cikgu hanya tulis 20 dan tempat 02. Di situ awak kena tulis 2021. Okey, sama juga macam tarikh. Tarikh dia pun cikgu kosongkan 20 dan 2 tempat kosong. Sama juga awak kena tulis 2021. Okey, bayaran yang perlu dibayar oleh Haliza sekiranya dia ingin menyertai kem ini adalah sebanyak
RM150 Malaysia sahaja. Okey, penyertaan ini terbuka kepada murid tahun tingkatan 1. Okey, macam awak lah murid tingkatan 1 ni. So, pakak-pakak boleh mohon lah ya. Tapi hati-hati, sekarang kita di musim pandemik. Pandemik apa? Pandemik COVID-19. So, sebarang aktiviti luar kita dilarang. Okey, jika Haliza ni berminat untuk menyertai kem jelajah hutan, dia perlu menghantar penyertaan sebelum 20 Februari 2021. Okey, yang awak nampak sekarang ni adalah apa murid-murid? Adalah terma dan syarat yang perlu awak isi dan perlu awak faham, iaitu kem ni akan berlangsung pada 10 hingga 12 Mac. Bayaran dia awak kena bayar RM150. Okey, penyertaan ini hanya terbuka kepada murid tingkatan 1 sahaja. Okey, tingkatan 1 ni umur berapa? Okey, pandai awak, umur 13. Okey, inilah adalah yang perlu awak isi, iaitu borang penyertaan kem jelajah hutan peringkat kebangsaan 2021. Ingat murid-murid, 2021. Okey, kem ini telah dianjurkan oleh Kelab Remaja Malaysia. Okey, di sini ada beberapa yang perlu awak isi maklumat, iaitu nama, jantina, nombor kad pengenalan, umur, tahun, tarikh lahir dan email. Okey, selain maklumat awak, maklumat ibu, bapa ataupun penjaga juga amat perlu. Di sini awak kena tulis nama ibu ataupun ayah awak, nombor kad pengenalan mereka, nombor telefon, alamat rumah. Betul tak saya cakap tadi? Struktur yang perlu ada dalam maklumat itu wajib adalah nama, jantina, nombor telefon dan alamat rumah. Okey. Di sini juga awak boleh buat ataupun awak boleh tulis sekiranya awak mempunyai masalah kesihatan. Kalau awak ada, awak boleh nyatakan. Sekiranya tiada, hanya tulis tiada. Okey. Yang paling penting untuk murid-murid untuk menyertai sebarang aktiviti yang dianjurkan, awak kena ada pengakuan. Okey, pengakuan daripada siapa? Pengakuan daripada ibu bapa ataupun penjaga kepada murid. Okey, di sini awak boleh tulis pengakuan saya, awak boleh tulis nama ibu ataupun ayah awak kepada nama awak sendiri, bersetuju untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur dan mengakui bertanggungjawab jika berlaku sebarang kehilangan, kecederaan atas sebab tertentu sebelum, semasa dan selepas menyertai kem ini. Okey, dah siap awak tulis semua ni. Wajib ada adalah tanda tangan. Okey, dan tarikh bila awak tulis dan serahkan borang ini. Okey, boleh faham? Okey, setakat ni siapa yang tak boleh faham? Okey, bagus. Pandai anak-anak murid cikgu, semua boleh faham. Okey, kita pergi ke seterusnya. Ini adalah borang penilaian kem jelajah hutan. Okey, borang ni sebenarnya dibuat selepas. Ingat, selepas awak menyertai kem jelajah hutan. Okey, perkara perlu awak adalah awak kena tengok petunjuk skala. Di situ ada 1, 2, 3, 4. Jika awak tidak memuaskan, awak tulis 1. Kurang memuaskan 2, memuaskan dan sangat memuaskan. Dan sekiranya awak terdapat cadangan atau penambahkan, awak boleh tulis di bahagian bawah. Okey, ini adalah tugasan yang perlu buat adalah awak kena senaraikan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti jelajah hutan. Okey, di sini saya telah memberi satu contoh dan saya harap awak boleh buat sekurang-kurangnya 3. Okey, saya rasa itu saja PDPR kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum.